Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Dia, Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Ta'ala untuk kita sama-sama menunaikan salat fardu Jumaat. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa-doa kita, ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai tazkirah kita pada petang hari ini, kita mengambil masa dalam 15 minit, paling lama pun 20 minit. Kita nak perhabis, kita nak menghabiskan bacaan hadis yang kita baca pada subuh tadi, iaitu berkenaan dengan jalan-jalan orang yang mulia, cara untuk mendapatkan kemuliaan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sebagai tujuan kehidupan, iaitu menjadi orang-orang yang mulia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW ketika mana para sahabat pergi berperang, maka disebutkan di sana, dan kata Nabi SAW, kita berperang ni, kalaulah kita mati sebagai seorang syahid. Kalau mati adalah sebagai seorang syahid pada jalan Allah Ta'ala ini. Dan kalaulah dalam peperangan ini kita masih lagi dibenarkan hidup oleh Allah Ta'ala, maka kehidupan kita adalah menjadi orang-orang yang mulia, kata Nabi. Tentang kalau mati, kita nak kalau boleh mati itu adalah yang disaksikan oleh Allah Ta'ala. Kalau seandainya kita hidup lagi, ada lagi umur, dan kita nak menjadi orang yang mulia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai tujuan daripada kehidupan ni. Maka dalam hadis ni, Nabi SAW dia beritahu apa yang Allah Ta'ala khabarkan kepada Nabi
berkenaan dengan jalan-jalan untuk menjadi satu orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka dia sebut dekat sini, dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah berkata. Maka Nabi sebut, dan apa dia pesan Allah Ta'ala kepada Nabi? Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala dia telah berkata. Tuan-tuan, ni adalah jalan untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa-siapa yang bermusuhan dengan wali-wali aku, kata Allah Ta'ala. Dan kita dah sebut dah pagi tadi, wali Allah Ta'ala adalah orang-orang soleh yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kemudian dia menjauhkan diri dia daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Perkara yang selain daripada tu dia tak termasuk. Iaitulah berlaku perkara-perkara yang luar biasa kepada dia. Tuan-tuan, yang walaupun para wali itu mereka diberikan karamat, mereka diberikan perkara-perkara yang mencari akal, yang mencari adat, tapi yang tu dia tak termasuk di dalam kategori orang yang dikira dia sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikut definisi dan juga pentakrifan yang dibuat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan jadi wali ini adalah orang saleh yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dia menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, siapa-siapa dia yang tak suka dengan wali-wali Allah Ta'ala, yakni dia tak suka dengan orang-orang yang baik. Dan jaga-jaga benda ni. Ada orang dia benci kepada orang baik, ada orang dia tak suka dengan kebaikan yang dibawa. Dan hati-hati benda ni. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala kata, kalau adalah macam tu, adzantuhu bil harbi, maka aku isytihar perang atas diri dia. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berperang dengan hamba dia? Kita dah sebut pagi tadi, Allah Ta'ala berlepas diri daripada diri dia. Dan bila Allah dah berlepas diri, pandai-pandai cari sendiri. Cari sendiri rezeki, kamu cari sendiri kebaikan, kamu cari sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas diri daripada orang-orang yang dia perangi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkataan Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, Allah nak habaq begitu punya mulia orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Demikian kedudukan yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Dan tuan, maknanya apa? Orang baik dia di dalam jagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, orang yang baik mereka adalah ahlillah, mereka adalah ahli-ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jangan pelik kalau kita sebut ahli-ahli Allah Ta'ala, kerana perkataan yang sama juga disebut oleh Al-Imam Al-Laqani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Jauharatut Tauhid. Dan siapa dia ahlillah ini? Siapa dia orang-orang Allah Ta'ala ini? Tuan-tuan, orang-orang Allah Ta'ala adalah orang saleh, adalah orang yang baik, orang yang taat, orang yang jauhkan diri daripada segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita benci dengan golongan ni, kita bermusuhan dengan golongan ni, tak suka dengan kebaikan dia. Dan hati-hati, Allah Ta'ala kata, adzantuhu bil harbi, aku mengisytiharkan perang ke atas mereka, kata Allah Ta'ala. Baik. Kemudian Allah Ta'ala beritahu pada Nabi macam mana nak jadi orang yang mulia ini.
Tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika mana mensyarahkan hadis ni, Imam Nawawi kata, jalan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah terbuka dengan luas. Tuan-tuan, dia terbuka. Tuan-tuan, jadi tidak ada istilah, dia tidak ada istilah apa ni, ilmu ni aku je yang boleh belajar, kemudian hang belum sampai dia punya kedudukan dia. Tuan-tuan, yang ni tak ada. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kata, jalan-jalan untuk menjadi orang-orang yang mulia pada sisi Allah, jalannya terbuka luas. Tuan-tuan, buktinya pada hadis ni Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu macam mana nak dapat kemuliaan pada sisi Allah Ta'ala ini. Dan tuan, Allah Ta'ala beritahu pada Nabi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidaklah seseorang hamba itu lebih aku sukai dia dekatkan dirinya kepada aku dengan apa yang aku fardukan kepada dia. Tuan-tuan, jadi jalan yang pertama nak dekat dengan Allah, nak jadi orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala, melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu benda fardu yang kita buat tak kecil. Tuan-tuan, benda fardu yang kita duk buat ni, dia bukannya benda ringan. Saya sebut benda ni, tuan-tuan, kerana ada sebahagian daripada orang dia syok, dia seronok bila mana dia melihat pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada perkara-perkara sunat itu nampak macam besar. Dan sebagai contoh, tadi kita buat solat sunat duha. Orang jarang nak tinggal solat sunat duha ni. Pasal apa? Kerana siapa yang solat sunat duha, rezeki dia murah. Kemudian orang yang solat sunat duha ini, dia terhindar daripada kefakiran. Dan tuan, maka dia akan jadikan ini satu amalan dalam kehidupan dia. Dan tuan, tapi dia terlupa perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dia punya kedudukannya adalah jauh lebih besar daripada perkara yang disunatkan oleh syarak kita. Dan tuan, sebab itu satu hari ada satu orang sahabat, dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta nasihat dengan Nabi, ya Rasulullah, dullani ayyu amalin udkhilanil jannah. Tunjukkan kepada saya apa dia amalan yang bila saya buat memasukkan saya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sebut syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian iqamatis salat wa ita'iz zakat wa saumu Ramadan wa tahajjul bait, kata Nabi. Dan Nabi sebut apa? Nabi sebut 5 rukun Islam. Pertama syahadat, yang keduanya adalah mendirikan sembahyang, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian hendaklah dia naik haji, kata Nabi. Dan sahabat ni bila dia dengar macam tu, maka dia kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang kau sebut ni aku tidak akan tambah sedikit dan aku tidak akan kurangkan sedikit. Dan maknanya dia nak konsisten dengan perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan maka lelaki ni pun berlalu pi. Maka Nabi kata kepada sahabat-sahabat yang lain, kalau kamu nak tengok salah seorang pemuda daripada penghuni syurga Allah Ta'ala, maka lihat kepada lelaki tersebut. Dan yang tanya dengan Nabi SAW. Dan nak tunjuk kata perkara yang fardu ni, dia punya nilaian dia begitu besar pada sisi Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala habaq lagi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu. Dan senantiasa hamba aku itu, dia mendekatkan lagi dirinya kepada aku dengan perkara-perkara sunat. Nampak? Perkara sunat Allah Subhanahu wa ta'ala kemudiankan dia. Ini memberi isyarat kepada kita
Maknanya perkara fardu hendaklah diberikan keutamaan. Kemudian kita tambah dengan perkara-perkara yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kita dah dapat dah jalan dia. Jalan dia apa? Dua. Satu, mengerjakan segala yang difardukan oleh Allah taala. Kemudian dia tambah dengan amalan-amalan sunat, sehingga Allah Ta'ala kata, aku kasih kepada dia. Dan maka Allah Ta'ala kata, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, bila mana aku kasih dekat dia. Nampak? Tuan-tuan, mula-mula hadis ni ada 3 peringkat. Tuan-tuan, peringkat pertama, Allah Ta'ala nak habaq orang yang jadi wali Allah Ta'ala itu mulia. Orang yang jadi orang baik itu mulia di sisi Allah Ta'ala. Kedua, Allah Ta'ala habaq nak jadi orang mulia, buat benda fardu tambah dengan benda yang sunat. Dan ketiga, kelebihan. Kelebihan jadi orang yang baik. Allah Ta'ala kata, fa idza ahbabtuhu, bila aku kasih kepada hamba-hamba aku. Allahu akbar. Dan nikmat bila mana kita jadi orang-orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Dan tengok Allah Ta'ala kata apa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Bila mana dia mendengar, maka dia mendengar apa yang aku dengarkan kepada dia. Dan maknanya orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala, telinga dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Dia tidak akan dengar perkara-perkara yang tidak elok. Dan dengar perkara tak elok ni, dia akan masuk ke dalam hati. Dan jaga-jaga. Benda yang kita sebut, benda yang kita tengok, benda yang kita dengar, yang menjadi kebiasaan kita, dia akan jatuh ke mana? Dan dia akan jatuh ke dalam hati manusia. Dan dia akan jadi kotor dengan noda dosa kepada Allah Ta'ala. Dan bila hati itu kotor, apa pun juga hidayat tidak bermanfaat bagi dia. Dan maka orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala, bila dia mendengar apa yang didengarkan oleh Allah Ta'ala kepada dia, dan dia suka dengar perkara-perkara kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala habaq lagi, wa basarahu alladhi yabsuru bihi, dan bila mana dia melihat dengan apa yang aku lihatkan pada dia. Dan mata dia jauh daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Mata dia terlindung daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan dia bergerak adalah mengikut gerak yang digerakkan oleh Allah Ta'ala. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan bila dia berjalan dengan kaki dia berjalan dengan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang ni ahli syurga. Orang ni ahli syurga. Dan sebab Nabi sebut, kata Nabi SAW, bila mana satu orang itu dia calon syurga Allah Ta'ala, nampak dia punya tanda-tanda dia. Dan apa tanda orang ni ahli syurga Allah Ta'ala? Yusira lahu amalun ahlil jannah, dia akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan amalan-amalan ahli syurga Allah Ta'ala. Dan ahli syurga Allah ni, dada dia lapang, kemudian dia taat, dan dia tak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau dia buat sekalipun, dia taubat dengan segera dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka orang ni adalah ahli syurga Allah Ta'ala. Terakhir Allah Ta'ala kata, wa in sa'alani. Nampak? Bila dia dah taat dengan Allah, bila dia dah jadi ahlillah, dan dia dah jadi orang yang muqarrab, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Wa in sa'alani, bila dia minta dengan aku, apapun juga permintaan dia minta dengan aku, la u'tiyanna, aku pasti dan pasti akan beri kepada dia. Aku kabulkan semua permintaan dia, kata Allah Ta'ala. Dan bila baca hadis ni, saya teringat dululah, saya pun tak dan saya baca je.
Apa ni, ada satu orang ulama di Indonesia. Dia ni tuan-tuan, Masya Allah, bila dia berdoa, dan ramai orang yang datang kepada dia minta dia doakan. Tuan-tuan, doa dia ni, kalau dia berdoa, orang akan kata benda yang dia doa tu jadi. Tuan-tuan, benda yang dia doa tu kabul, cepat kabul. Tuan-tuan, lalu orang tanya dengan dia, macam mana doa apa ni Pak Habib boleh cepat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, nama ulama ni Habib Muhsin Tanggul, rahimahullah taala. Tuan-tuan, jadi doa dia cepat dikabulkan. Maka orang tanya dengan dia, macam mana doa cepat dikabulkan oleh Allah taala? Tuan-tuan, apa dia punya jawapan dia? Jawapan dia, kalau nak doa dikabulkan oleh Allah, buat dua perkara. Tuan-tuan, apa dia dua perkara ni? Taat dengan Allah, dan yang keduanya, menjauhkan diri daripada segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita buat yang ni, tuan-tuan, kita ada riang nak dekat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri segala permintaan dia. Kemudian Allah Ta'ala kata akhir pada hadis ni, wala inista'azani, bila mana dia minta perlindungan dengan aku, la'u'idhanna, aku akan lindung dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya apa? Orang yang mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dia dapat semua sekali. Dan ni yang Nabi sebut. Kata Nabi SAW, kalau kamu mengutamakan kehidupan akhirat, maka nescaya dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Dan jadi hadis ni penting buat kita, terutamanya kita berada pada akhir zaman ni. Kita lah ni macam-macam ujian dekat depan kita yang berat-berat. Dan tuan, berat tak berat ujian ni, kita tengok di dada-dada akhbar. Anak pada hari ni dah bunuh mak ayah, suami dah bunuh dah isteri dia. Dan tuan, anak-anak ni dia dah mula dah kurang hajarlah dengan apa ni, dengan kedua orang tua dia. Kita tengok lahir orang-orang yang macam berani untuk dia sentuh berkenaan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perkara-perkara ni pasal apa berlaku? Jiwa kacau. Dan jiwa kacau, dia tidak ada ketenangan dalam diri dia. Dan bila fitrah itu terganggu, maka kehidupan juga terganggu. Maka hadis ni dia bagi kita petunjuk macam mana untuk kita sukses dalam kehidupan ni. Tak ada lain dah, dan melainkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dulu setakat tu. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.